Kabarnya kebenaran rentas daerah dan negeri yang diumumkan Kerajaan Sabah semalam memberi kelegaan kepada penduduk negeri di bawah Bayu. Perincian lanjut bersama Jovinia J. Melajim di Kota Kinabalu. Silakan. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati rata-rata orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan negeri melonggarkan kawalan pergerakan penduduk. Rentas daerah dibenarkan ini bagus sebab kita sudah terlalu lama juga terkurung. Kalau kerajaan sudah buka, kita berterima kasih kepada kerajaan lah. Yang penting sebagai rakyat kita patuhi SOP lah. Perasaan saya actually I'm very flattered. So sekarang untuk dibenarkan pergi ini rentas daerah is probably a very good thing lah. A good news to literally everyone. Walaupun kita semua sudah vaksin, but still SOP mesti kena jaga. Happy lah kita sambut baik semua kebenaran tu sebab kita senang untuk rentas daerah sebab kita tidak perlu lagi pergi PDRM minta surat. So kalau yang mau pergi lawat orang tua pun lebih mudah lah. Pergi kerja pun lebih mudah, kurang jam, tidak ada SGR sudah. So happy lah, memang senang memudahkan semualah. Kami sangat gembira lah kan. Jadi kerajaan telah berterima kasih lah kepada kerajaan kerana membenarkan semua rakyat melintas negeri, melintas daerah tanpa, tapi harus ingat SOP mesti harus dipatuhi. Kebenaran rentas daerah di Sabah yang berkuat kuasa hari ini diumum Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jindor semalam. Turut dibenarkan rentas negeri bermula 1 November ini selepas kerajaan negeri berpuas hati dengan peratusan laporan vaksinasi lengkap oleh Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 di Sabah yang melebihi 70% sejak Isnin lalu. Bagaimanapun kebenaran rentas daerah yang hanya diberi kepada individu yang telah lengkap divaksinasi dan remaja 12 hingga 18 tahun yang sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kanak-kanak bawah 12 tahun pula perlu ditemani ibu bapa yang telah lengkap vaksinasi. Sementara itu, kebenaran rentas negeri turut melibatkan kemasukan ke Sabah meliputi lawatan sosial dan pelancongan dengan syarat sama seperti kebenaran rentas daerah. Namun, bagi rentas negeri, kesemua individu terlibat perlu menjalani ujian COVID-19 RT-PCR atau RT antigen dalam tempoh 3 hari sebelum perjalanan. Projek menaik taraf Jalan Tawau Sempurna Tawau Sandakan kepada Jalan Dua Hala sepanjang 5 km dijangka siap 29 Oktober 2022. Projek di bawah pakej 1 fasa 2 pembangunan lebuh raya Pan Borneo itu melibatkan kos kira-kira RM63 juta. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balung Hamil Awang berkata projek ini dilaksana semula sejak 30 Julai lalu selepas lebih 2 tahun terbengkalai. Saya selaku Adun di sini amat berterima kasih pada kerajaan kita pada hari ini kerana telah menyambung semula dan memberikan peruntukan kepada projek Lebuh Raya Pan Borneo WP15 ini. Kita berharap agar pembinaan jalan ini akan dilaksanakan dengan baik. Dan ini juga akan memanfaatkan masyarakat sekitar di bukan saja di kawasan Balung ini, Dun Balong, tetapi di daerah Tawau dan daerah-daerah yang berdekatan. Hamil berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat daripada JKR dan tinjauan ke tapak pelaksanaan projek di Batu 38 Jalan Apas Tawau. Beliau juga berharap pihak kontraktor dapat melaksanakan projek ini mengikut spesifikasi agar ia bukan sahaja berkualiti, malah selamat digunakan. Setakat ini, Hamil berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan oleh kontraktor yang dilantik. Sementara itu, jurutera bahagian JKR Tawau, Insinyur Aisyah Turisdah Ashkul berkata, projek ini berjalan mengikut jadual dan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan. Perjalanan progres WP15 ni, kita sekarang ini ada kemajuan adalah 0.56 dan skedul 0.02. Kita harapkan kontraktor akan dapat meneruskan kerja dan akan siap daripada tarikh yang sepatutnya iaitu 29 Oktober 2022.
Lebih 20 keluarga yang terjejas akibat kejadian angin kencang di Kemanis pada Selasa menerima sumbangan zakat dan bakul makanan menerusi program ziarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Sumbangan turut diterima daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Pusat Zakat Sabah, Perbadanan Baitumal dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Majlis penyerahan sumbangan disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya yakin yang berhormat ahli parlimen kita sudah pun menaraikan untuk membantu sebagaimana dimaklumkan oleh PPM tadi, dan insyaAllah kita akan sama-sama melihat apa-apa keperluan yang mangsa hadapi, sedikit sebanyak kita akan membantu insyaAllah. Mengenai sebuah bangunan kedai lama di Pekan Kimanis yang ranap dalam kejadian angin kencang tersebut, Datuk Arifin memaklumkan perbincangan akan dijalankan dengan ahli Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin, untuk membina semula kedai di kawasan ini. Dalam pada itu, penduduk kampung yang terjejas akibat kejadian angin kencang berkenaan amat bersyukur atas keprihatinan Jahins, Perbadanan Baitulmal, Pusat Bahagian Zakat Sabah dan JAKIM yang membantu meringankan beban mereka. Alhamdulillah kerana membantu kami di kawasan ni, kamu sedang berkimanis. Baik pulih rumah lah, baik pulih kadai-kadai. Alhamdulillah, syukur. Aku sangat-sangat bersyukur, tapi sedihlah. Habis segala bandar-bandar semua habis basah dan yang sudah berbuang apa semua. Tapi aku bersyukurlah. Bukan juga kita mintakan, kehendak Allah. Kami juga di sini mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Datuk yang mana sudi memberikan sumbangan yang seperti ini yang jelas terhinggalah bagi penerima yang ada pada hari ini. Lebih-lebih lagi mereka menghadapi bencana seperti ini yang tidak disangka-sangka. Risiko kemalangan ketika bekerja merupakan antara cabaran utama dilalui golongan penghantar barangan dan makanan berikutan permintaan meningkat sejak bermula pandemik COVID-19. Justeru Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengorak langkah memperkenalkan skim perlindungan sendiri SPS Lindung bagi orang bekerja sendiri OBS. Hasilnya seramai 40,000 OBS yang menjalankan aktiviti penghantaran menggunakan motosikal, basikal ataupun berjalan kaki di seluruh negara sedang mendapat manfaat. Ikuti perkongsian wartawan Sarifah Munazra Sarip. SPS Lindung dimulakan pada 1 Januari 2021 berikutan keadaan pandemik semasa dan berakhir 31 Disember ini. Bantuan kerajaan ini diumum ketika pembentangan belanjawan 2021 dengan pembiayaan penuh kerajaan sebanyak RM232.80 untuk tempoh perlindungan setahun. Berperanan menyebar luas manfaat skim tersebut selain meningkatkan kesedaran masyarakat, kepentingan mencarum, Perkeso bertindak cemerlang. Bila mereka lihat ada kemalangan-kemalangan, banyak kan sejak kebelakangan ni, sejak pandemik, banyak kemalangan berlakukan. Jadi daripada situ membuka mata orang ni untuk mendaftar dan mencarum dengan Perkeso. Kita tidak tahu, malang tidak berbau. 8 manfaat di bawah skim ini disambut baik oleh penghantar makanan atau delivery riders di Sabah yang berdaftar. Kebaikan SPS ni untuk perlindungan diri sendiri dan juga keluarga waris. Kita tidak tahu, kita sebagai rider ni, sebagai pembawa, penghantar makanan ni, kita tidak tahu nasib kita di mana-mana akan ada juga. Okey, terima kasih kerajaan, terima kasih Perkeso, terbaik. Dia boleh dapat rawatan, contoh kita macam satu hari itu kan, kalau contoh rider kena langgar. Kepada rider-rider sekalian, kalau kamu belum apply lagi SPS ni ataupun Perkeso ni, better kamu apply secepat yang mungkin. Sebab kita tidak tahu, malang ni tidak berbau. Risiko dia kalau waktu malam ada bahaya lah. Kalau waktu peak hour dia banyak sebaran lah, kereta banyak, lori pun banyak. Paling penting kalau saya accident, ada apa-apa pun sebenarnya waris keluarga yang dapat sebenarnya bantuan begitu. Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris menyifatkan usaha Perkeso ini membantu menyokong aktiviti ekonomi berkaitan e-hailing. Pelancaruman yang dibiayai oleh kerajaan di bawah SPS Lindung ini adalah pelancaruman kedua. Sesungguhnya ini sangat baik bagi menyokong
semua aktiviti berteraskan ekonomi gig. Sebagai jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang ditubuhkan pada tahun 1971, usaha Perkeso menyediakan skim SPS Lindung membuktikan Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Menyedari betapa pentingnya peranan delivery riders atau penghantar makanan tatkala negara berdepan pandemik COVID-19 sejak tahun lalu, keputusan kerajaan untuk mengumumkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri atau SPS di bawah Perkeso membuktikan ianya seiring dengan objektif Perkeso iaitu menyediakan perlindungan keselamatan sosial. Ini merupakan satu lagi perubahan dan transformasi Perkeso selama 50 tahun beroperasi. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Patuhi SOP ketika aktiviti rentas daerah dan negeri. Kita jaga kita. Teruskan menonton berita wilayah bersama Alif. Alif.